Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nastamidu bikal minhah wa nastadfi bikal mihnah wa nas'aluka al-'ismah kama nastawhibuka rahmah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa yassir lana al-'amala kama 'allamtana wanhaj bina tariqan yahdi ilaik وافتح بيننا وبينك بابا نفد منه عليك لك مقاليد السماوات والأرض وأنت على كل شيء قدير. أما بعد. Al-Fadil Tuan Imam dan ahli jawatankuasa Masjid Barisan Pegawai-pegawai Masjid, para ustaz, ustazah, pimpinan-pimpinan masyarakat yang datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, perempuan hajah, para jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan inayah dan izin Allah. Kita masih lagi diberi ruang dan juga kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus kita berada di alam ini, meneruskan kehidupan kita sebagai hamba-hambanya, melaksanakan titah perintahnya dan meninggalkan segala tegah dan larangnya. Alhamdulillah, dengan inayah dan izin Allah, kita baru saja dihadiahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan 10 hari yang terhebat yang ada di atas muka bumi ini, diikuti dengan Idul Adha, hari raya kurban. Dan kita, sebahagian daripada kita telah pun melaksanakan ibadah kurban bagi menzahirkan rasa syukur dan juga takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala kurniaan dan juga nikmat-nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Makanya alhamdulillah dapat dizahirkan melalui ibadah korban ini dan dapat kita laksanakan dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima ibadah korban kita ini. Allahumma taqabbal minna. Ya Allah, terimalah ibadah korban daripada kami ini, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Walaupun ibadah korban kita pada kali ini agak berbeza dengan suasana yang kita sebut sebagai norma baru, dengan peraturan-peraturan dan SOP yang perlu diambil perhatian, tuan-tuan, demi untuk sama-sama kita menjaga daripada menularnya wabak COVID-19 di kalangan kita. Makanya alhamdulillah, mudah-mudahan dengan pelaksanaan Idul Adha baru-baru ini dan juga ibadah korban, kita tidak, tuan-tuan, terpalit dengan isu penyebaran seperti mana yang kita cukup bimbang. Kerana sesungguhnya, tuan-tuan, isu COVID-19 ini belum selesai dan kita masih lagi belum menang. Kalau kita lihat, tuan-tuan, baru ini kita baru dikejutkan dengan satu lagi kluster baru di Kedah, dan sehingga di pihak sekolah pun diberi arahan untuk memastikan sesiapa yang balik beraya ke Kedah dengan kawasan-kawasan yang telah dinyatakan yang terlibatkan Kedah, beberapa kawasan telah pun diisytiharkan PKP diperketatkan, tuan-tuan. Ada beberapa kawasan dan banyak sekatan SJR, Sekatan Jalan Raya telah dibuka kembali, dilaksanakan kembali. Kenapa? Isu penularan wabak COVID-19 di sana
sedang hangat diperkatakan. Sehingga di sekolah pun tuan-tuan, bagi sekolah yang berasrama, kita diminta untuk membuat pengesanan. Kok ada yang balik beraya ke Kedah, ataupun yang Kedah tu datang beraya ke sini, tuan-tuan, yang isu tempat yang terlibat sajalah. Jadi kita pun sama-sama ambil tanggungjawab. Kok ada saudara mara kita yang datang beraya ke Kuantan, tempat kita, atau kita sendiri balik ke kampung kita ataupun tempat saudara mara kita, supaya lebih baik tuan-tuan kita membuat apa yang sewajarnya lah. Kalau diikutkan, kalau perlu dibuat saringan, kita buat saringan, mantau ataupun kuarantin selama 14 hari tuan-tuan. Kalau tidak pun perlu kuarantin rumah begitu, ataupun kita rujuk kepada pejabat kesihatan daerah untuk nasihat yang lebih lanjut. Kerana tuan-tuan, selagi mana isu COVID-19 ini tak selesai, kita berada dalam keadaan sangat sukar. Banyak perkara kita sukar tuan-tuan. Bermula daripada 1 bulan 8 Ogos ini, kita telah pun diperketatkan pemakaian face mask tuan-tuan, bila mana berada di tempat-tempat awam atau menaiki kenderaan awam, nak masuk pesaraya, nak pergi ke bandar dan sebagainya tuan-tuan, nak kena ada face mask. Hari itu sebelum 1 Ogos, face mask merata-rata banyak berlambak jual tuan-tuan. Tiba-tiba hilang di pasaran. Ramai orang tak tanya-tanya, dah habis, sold out. Tak pastilah tuan-tuan sama ada mereka ini benar-benar dah habis stok ataupun menyimpan stok untuk tunggu boom tuan-tuan, kok boleh dinaikkan harga. Sebab mula-mula dulu tuan-tuan, kita ingat bahawa face mask ni bukanlah mahal-mahal sangat ni. Saya ingat saya pernah beli dulu sekotak tu baru RM8 tuan-tuan. 2 tahun pakai tak habis. Bila ada jerbu, itu pakai standby untuk jerbu je tuan-tuan. Tiba-tiba berlaku COVID-19 ni RM100 sekotak. Dah bayar tuan-tuan, bayar RM8 ke RM100. Akhirnya kerana dah banyak, kita dah beberapa bulan berhadapan dengan isu COVID-19 ini, mungkin dah banyak produk di pasaran. Akhirnya turunlah sehingga kepada RM50 sekotak, RM30 sekotak, RM28 sekotak, RM25 sekotak. Dan yang terkini tak ada tuan-tuan, dah sekotak. Ini payah. Jadi adalah mungkin hikmah di sebalik itu. Sama-samalah tuan-tuan kita menjaga, kita jaga kita tuan-tuan, dalam arti kata menjalankan tanggungjawab sebagai masyarakat dan juga warga negara yang baik, dengan mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, hari ini kita telah masuk 14 Zulhijjah. Bermakna bila masuk 14 Zulhijjah, maka tamatlah hari tasyrik, 11, 12 dan 13. Petang tadi last tuan-tuan, hari tasyrik dan juga last tempoh untuk korban. Tapi biasa hari ketiga ni jarang dah orang buat korban. Tapi kalau ada nak buat juga, petang tadi dah last. Masuk saja maghrib, maka berakhirlah hari 13 Zulhijjah, dan kita masuk pada 14 Zulhijjah, dan berbaki kepada kita kurang lebih berapa hari lagi? Lebih kurang 16 hari lagi tuan-tuan, kita akan melangkah masuk ke tahun baru Islam, 1442 Hijrah pula, iaitu kita akan masuk ke bulan Muharram, yang disebut sebagai bulan Hijrah. Walaupun Hijrah itu tidak berlaku pada bulan Muharram, ini berlaku pada di hujung bulan Safar, dan Nabi SAW tiba di Madinah Al-Munawwarah atau di Yathrib pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Pun begitu, masih lagi hangat diperkatakan tentang isu berkaitan dengan daging korban tuan-tuan. Dalam hadis dinyatakan bagaimana baginda Nabi SAW, antara hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya satu hadis daripada Abu Ubaid, bahawa beliau berkata, syahidtul 'ida ma'a Ali bin Abi Talib fabada'a bis salati qabla al khutbah wa qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahana an na'kula min luhumis nuskina ba'da thalathin. Yang bermaksud, aku telah bersama dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib ketika hari raya Korban. Maka beliau memulakannya dengan solat sebelum berkhutbah dan berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegah kita daripada memakan daging korban melebihi 3 hari. Jadi ini antara hadis yang kita pun tak terlepas daripada membacanya ataupun menerima viral ini tuan-tuan. Begitu juga hadis yang
diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menyebut bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, la yakul ahadun min lahmin udhiyatihi fawqa 3 ayyam. Janganlah salah seorang daripada kamu memakan daging korban melebihi 3 hari. Maknanya tuan-tuan, kalau ikutnya hari dah habis dah. Tapi kalau mana yang korban hari petang tadi, dia ada tempoh 3 hari lagi. Begitu tuan-tuan, ini berdasarkan kepada zahir hadis, berdasarkan kepada umumnya hadis ini, ya. Maka dalam sebuah asar juga ada menyebutkan bahawa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tidak memakan daging korban melebihi 3 hari ini, dan ini diriwayatkan sendiri oleh anaknya Salim bin Umar radhiyallahu anhuma. Itu adalah pendapat pertama, pendapat pertama yang dipelopori dalam isu daging korban ini, iaitu hukumnya haram menyimpan daging korban melebihi 3 hari. Mana lepas pada 3 hari tak boleh dah simpan, tuan-tuan. Dia kaitan dengan halal haram juga kita pada hari ni, tuan-tuan, ya. Adapun pandangan yang kedua, iaitu dibolehkan untuk menyimpan daging korban melebihi 3 hari, dan hadis mengenai larangannya itu telah pun mansukh. Mana mansukh maknanya kenapa Nabi larang, ada sebab. Tetapi setelah sebabnya itu terangkat, maka mana dah tak, sebab itu tidak berlaku lagi, maka hadis tadi tidak lagi diguna pakai. Ini namanya mansukh, tuan-tuan, ya. Ini adalah pendapat jumhur ulama, ya, pendapat pandangan daripada jumhur ulama. Terdapat banyak hadis yang menunjukkan kepada keharusan menyimpan daging korban melebihi 3 hari. Antaranya riwayat daripada Abdurrahman bin Abis dari bapanya telah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, adakah Rasulullah SAW telah melarang daripada memakan daging korban melebihi 3 hari? Dan Aisyah radhiyallahu anha menjawab, ma fa'alahu illa fi 'amin ja'an nasu fihi fa arada an yut'ima al-ghani al-faqir wa in kunna lanarfa'u al-qura' fa na'kulhu ba'da 15. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tidaklah Rasulullah SAW melakukannya itu, iaitu menegah melarang makan daging korban lebih daripada 3 hari. Maknanya Nabi tak negah lebih pada 3 hari, melainkan ketika itu pada tahun di mana manusia lapar. Hadis yang Nabi larang itu ialah di zaman masa tu orang lapar, maknanya tak cukup makan. Jadi duk simpan lagi buat apa? Bagi orang makan, bagi orang makan, hadiahkan, sedekahkan. Itu tujuannya Nabi SAW tegah lebih daripada 3 hari. Jangan apa disimpan daging korban itu dimakan, jangan tidak dimakan daging korban itu lebih 3 hari. Kerana Nabi SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha, mahukan akan yang si kaya dapat memberi makan kepada si miskin. Namun kemudiannya kami juga menyimpan bahagian kaki kambing dan memakannya 15 hari kemudiannya. Mana Aisyah kata, sebab pada itu kami pun pernah simpan kaki kambing sampai 15 hari pun, lepas tu kami makan. Bermakna, ya, walaupun kadang-kadang dalam grup-grup kita terima hadis yang melarang daripada 3 hari itu, betul, itu hadisnya sahih, hadisnya sahih. Namun, ya, larangan itu ada sebabnya. Bila sebab hadis itu disebut, kerana ketika itu orang dalam keadaan ramai yang lapar, maka baginda Nabi SAW menegah daripada kita menyimpan daging korban ataupun tak makan daging korban itu lebih daripada 3 hari, mesti habiskan juga. Maknanya untuk menghabiskan kita sedekah. Nak habis orang mungkin tak daya makan 5 kilo, tuan-tuan, ya, tak daya mungkin, maka disedekahkan, diperpanjangkan. Maka selepas pada zaman itu, kata Aisyah, kami pun pernah menyimpan kaki kambing, maknanya peha lah, tuan-tuan, ya, kaki kambing itu lebih daripada makan kemudiannya selepas 15 hari. Jadi kaedah-kaedah dulu banyaklah, antaranya digaramkan atau dijemur, tuan-tuan, disalai dan sebagainya, ya, untuk menyimpan. Sebab dulu tak ada peti ais, tuan-tuan, ya. Dan satu faktor antaranya sehingga hukum makruh, ya, daging agihan korban itu dibiarkan bermalam kerana bimbang rosak, bimbang daging itu rosak. Kenapa? Tak ada tempat menyimpan, jadi diedar secara segar begitu, tuan-tuan. Itu antara lain tujuannya. Hadis ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kita tentang Aisyah menceritakan, kunna lanarfa'ul qura' fa na'kulu ba'da 15. Kami pun pernah menyimpan
kaki kambing dan kami makannya lebih daripada 15 hari. Maknanya dari korban itu lebih daripada 15 hari kami pernah makan, kata Aisyah radhiyallahu anha. Begitu juga dengan beberapa hadis yang menunjukkan bahawa larangan tersebut telah dimansuhkan. Antaranya daripada Salamah bin Al-Aqwa' telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dhahha minkum fala yusbihanna ba'da thalithatin wa fi baitihi minhu syai'." فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي قال كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. Yang bermaksud sesiapa yang melakukan korban, kata Nabi SAW, janganlah kamu menyimpan sesuatu pun daripada daging tersebut di rumah. Ketika mana tibanya tahun hadapan, maka sahabat pun bertanya kepada Rasulullah SAW. Masa Nabi cakap tu tahun masa itu, tahun depannya, mereka pun ingat lagi lah Nabi pesan. Jadi mereka bertanya kembali kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apakah perlu kami melakukan seperti mana tahun lepas?" Maknanya tak simpan daging itu, makan, selesaikan dalam masa 3 hari itulah, berhabiskan, disedekah, dibagi, dimasak, ajak orang makan dan sebagainya, itu pulanglah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Makanlah kalian, berikanlah makan kepada orang lain dan simpanlah, kerana pada waktu itu, ini tahun lepas, manusia berada dalam kesusahan, iaitu kelaparan, dan aku menginginkan agar kamu membantu orang yang lain mana orang susah." Itu sebab Nabi larang tahun lepas tu. Itu sebabnya Nabi larang. Sebab tu tuan-tuan, kita bila terima satu hadis, kadang-kadang kita tak boleh baca satu hadis mata-mata. Kena tengok asbabnya, kenapa dinyatakan oleh baginda Nabi SAW hadis tersebut. Satu. Yang keduanya, cuba lihat pula tentang apakah ada hadis yang lain membincangkan isu yang sama. Jadi hadis tu suatu, tuan-tuan, ilmu riwayah dan dirayah ini banyak dibincang. Sebab tu ada masa hadis yang kita baca itu mungkin hadis telah pun dimansuhkan, atau hukum itu telah pun dimansuhkan, disebabkan kerana itu peringkat awal. Tuan-tuan, macam hukum arak, tuan-tuan, peringkat awal kan dibenarkan, dibenarkan. Cuma arahan peringkat awal itu la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu sembahyang, kamu datang sembahyang, kamu menghampiri solat dalam keadaan kamu mabuk. Maknanya nak minum arak boleh lagi, khamar ketika itu, tapi time sembahyang janganlah mabuk. Tak kena pasal, tak imam kena lempak kan. Sebab apa mabuk? Tentu orang mabuk dia tak sedar. Tapi setelah sahabat-sahabat dah biasa meninggalkan apa ketika itu, umat Islam dah biasa meninggalkan arak. Kerana arak ini, tuan-tuan, kita zaman ni kita bubuh nama macam-macam. Bukan kita lah, dia orang lah, tuan-tuan, bubuh nama macam-macam. Dasarnya dia ialah satu bentuk peraman air buahan. Itu asalnya. Sama ada diperam jus anggur itu sehingga dia berbentuk tapayan, dan akhirnya bila diminum, kerana terbentuk di situ alkohol dan sebagainya, tapai lah, dia jadi bentuk tapayan, maka minuman itu diminum untuk dan akhirnya boleh memabukkan. Termasuk juga mereka juga merendam gandum. Rendaman gandum juga dijadikan sebagai arak, khamar. Rendaman kurma juga dijadikan sebagai khamar, arak. Dan berbagai lagi rendaman-rendaman yang dibuat di zaman itu, tuan-tuan, berbagai-bagai lagi. Tapi yang paling popular ialah daripada rendaman anggur, tuan-tuan. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok jenama-jenama arak dunia pun dibuat, wine tu dibuat daripada anggur, tuan-tuan. Asalnya halal anggur, tapi kerana proses itu tujuannya untuk dijadikan arak, maka hukumnya haram. Sebab dalam bab arak ni kita dah bincang dulu di awal-awal, kalau tuan-tuan masih ingat kitab ini, iaitu kaedahnya mudah, kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu hukumnya arak. Dia kira arak. Tak kisahlah benda ke nama pun, todi ke, cak kepala tekorak ke, cak kepala lembu ke, apa, tuan-tuan, asal memabukkan khamrun, ianya dianggap sebagai arak. Dia nama ini diletak oleh manusia bubuh nama.
tuan-tuan. Jadi justru itu hukum arak ini peringkat awal tidak diharamkan, tapi ditegah bila nak solat. Kemudian barulah setelah masyarakat dah terbiasa, maka turunlah ayat tentang innamal khamru wal maisir, arak, judi, tenung nasib, rijsun, dianggap sebagai satu perbuatan yang buruk, mungkar, perbuatan yang tidak baik, min amali syaitan, yang tergolong dalam amalan syaitan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Baik. Jadi hadis yang ini Nabi SAW beritahu, makanlah kalian, berikanlah makan kepada orang lain dan simpanlah. Mana Nabi SAW beritahu boleh simpan daging korban ini, kerana tahun lepas itu aku melarangnya kerana manusia berada dalam keadaan lapar. Aku tak nak kamu menyimpan, sebaliknya menginginkan agar kamu membantu orang lain, beri orang lain makan. Itu ceritanya. Hadis riwayat Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim. Hadis Bukhari, hadis nombor hadisnya 5569, riwayat Muslim 1974. Nombor hadisnya tuan-tuan, dalam rekod itu. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, ya ahlal Madinah, la ta'kulu luhumal adahi fawqa thalath. Wahai ahli Madinah, janganlah kalian makan daging korban melebihi daripada 3 hari. Wa qala Ibnul Muthanna salatati ayyam. Fashakau ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna lahum iyalan wa hashaman wa khadaman, faqala kulu wa at'imu wahbisu aw iddakhiru. Maka sahabat pun mengadu kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya mereka mempunyai anak-anak dan juga hamba-hamba sahaya yang perlu diberi makan. Maka Rasulullah SAW berkata, makanlah dan berikan makan kepada orang lain dan simpanlah daging tersebut. Boleh Nabi benarkan untuk menyimpan. Ini hadis Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis nombor hadis 1973. Kesimpulannya tuan-tuan, melihat kepada perbahasan ini, maka dapatlah kita simpulkan bahawa pendapat kedua, pendapat pertama haram tuan-tuan. Yang kedua iaitu harus, maknanya menyimpan daging korban lebih daripada 3 hari, kerana pendapat yang melarang menyimpan daging korban lebih daripada 3 hari itu telah pun dimansuhkan, ataupun larangan menyimpan lebih daripada 3 hari itu telah pun dimansuhkan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebut dibolehkan untuk menyimpan sebahagian daripada daging korban. Adapun larangan menyimpan daging korban melebihi 3 hari dilarang oleh Nabi SAW, kemudian baginda telah mengizinkannya, dan ianya sabit dalam hadis yang sahih lagi masyhur. Ini disebut dalam kitab Majmu' Syarah Al-Mahdzab. Ia juga melihat kepada illah, sebab mengapa Rasulullah SAW melarangnya pada waktu itu, kerana telah berlakunya musim kelaparan, dan tujuan larangan tersebut adalah untuk membantu mereka yang berada dalam kesusahan. Sekiranya daging korban ini disimpan melebihi 3 hari, maka tujuan memberi makan kepada mereka yang memerlukan tidak tercapai maksud. Ini juga disebut oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu'. Wallahu a'lam tuan-tuan. Jadi untuk perkongsian kita, jangan tuan-tuan risau maknanya ada dah orang tanya tu, dah guna gaya ustaz, banyak lagi di rumah. Hari ni dah habis dah. Hari tasyrik dah habis ni. Dah guna gaya, saya ni daging yang berumah banyak lagi, kena perlu ke saya masak, beri korang ke apa. Bila kita tanya balik, dah beri? Kalau dah beri, sudahlah, tuan-tuan, boleh simpan, hukumnya harus. Melainkan tempat kampung kita tu memang ramai orang susah. Sebab tuan-tuan, daging korban ni kadang-kadang tuan-tuan, kita bagi kita ialah tengok daging, kita kata tuan-tuan tapi ada di kalangan masyarakat kita ataupun di setengah-setengah tempat tuan-tuan, bila dapat daging ni menangis dia orang. Sebab apa? Hanya mungkin barangkali setahun sekali mereka hanya makan daging tuan-tuan. Hanya setahun sekali makan daging tuan-tuan. Boleh jadi begitu. Kita minta maaf lah, kau tak boleh makan daging Tengok daging pun terjebik tuan-tuan. Sebab apa? Ada gaut. Contohlah ataupun ada darah tinggi dan sebagainya. Doktor dan nasihatlah, haji jangan makanlah daging lama besok kita kata buat tak banyak penuh sekarang ni. Sudah tuan-tuan
Jadi tuan-tuan muslim-muslimat rahmat Allah sekalian, kita simpulkan menyimpan daging korban lebih daripada 3 hari hukum asalnya adalah haram, tetapi ianya telah dimansuhkan kerana pengharaman itu, larangan itu bersifat bersebab ketika itu. Kenapa? Umat manusia atau umat Islam ketika ramai yang kelaparan, maka Nabi larang menyimpan lebih daripada 3 hari. Namun pendapat itu telah dimansuhkan dan jumhur ulama mengatakan bahawa harus menyimpan daging korban lebih daripada 3 hari. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita terus kepada tajuk kita yang seterusnya tuan-tuan, halal haram dalam kehidupan umum muslim. Tajuk yang akan kita bincang kepada hari ini seterusnya ialah masalah kepercayaan dan juga adat tradisi. Kita tak nafikan tuan-tuan, dalam pelaksanaan ibadah korban baru ni pun banyak adat berlaku dalam masyarakat kita mengatasi ibadah, mengatasi adat. Antara lainnya tuan-tuan ialah adat memberi upah ataupun petugas ambil bahagian korban sebagai upah kerja. Ini masih lagi berlaku setengah tempat tuan-tuan. Target dah gearbox tu kawan punya, kata dia, padahal dia bukan orang yang berkorban. Sayugi diingatkan tuan-tuan, hukumnya adalah haram bagi petugas korban yang bukan peserta korban mengambil mana-mana bahagian daripada haiwan korban tersebut untuk dijadikan sebagai upahnya kerana menyelenggara daging ataupun haiwan korban tersebut. Tuan-tuan, sampai tak begitu, hukumnya haram, tak boleh. Yang layak hanya apa tuan-tuan, untuk masyarakat, tak kira petugas ke orang ramai ke apa semua, hanyalah dagingnya. Itu pun mesti sama rata. Sama rata tuan-tuan. Kalau orang lain dapat sekilo, dia sekilo jugalah. Yang kerana dia kerja, tak kau kerja teruk, bermula sampai habis, bermula sampai lipat canvas. Orang kata nak tuan, kata dia gaduh ke dia dapat lebih ke dia. Dah tuan-tuan. Sebab itu dalam bab ini harus dibayar upah dengan mata wang. Itu boleh, tak ada masalah. Tapi kalau dia ambil daripada haiwan korban tadi, tak apalah, kau ambil ini kata dia, hukumnya tak boleh. Jadi bagaimana? Ulama mengatakan bahawa dia kena ganti. Ganti tuan-tuan. Ganti macam mana? Memanglah ustaz dulu pernah buat, ustaz dulu banyak, dia tak tahu buat kerja gitu tuan-tuan. Jadi hukumnya kena ganti. Ganti tuan-tuan. Ganti macam mana? Dengan gantian tadi dia kena bagi kepada fakir miskin. Fakir miskin agaklah, kalau dia pernah balon usuk 2 kilo, kira lah berapa kilo usuk sekarang, berapa je, RM30 sekilo lah katakan. Dari usuk telang usuk RM30 sekilo. Dia balon 2 kilo RM60, pergi beli 2 kilo, pergi bagi balik. Fakir miskin, jaga tuan-tuan. Sebab itu adat jangan dicampur aduk dalam ibadat. Dia begini tuan-tuan, dalam konteks ibadah ini, mana-mana adat yang tak bercanggah dengan ibadah, teruskan, tak ada masalah. Seperti mana adat di zaman jahiliah dulu yang masih lagi diterima oleh Islam, maka boleh bawa. Tapi adat yang bercanggah dengan syarak, bercanggah dengan Islam, maka ditolak tuan-tuan. Hanya itu yang ditentang oleh Nabi SAW. Termasuklah tuan-tuan setengah tempatnya yang mensyaratkan tukang sembelih tu dapat kepala. Berlaku tuan-tuan, tukang sembelih dapat kepala. Ini itu kena tukang sembelih hak nakal sikit tuan-tuan. Biasanya kawasan sembelihan ni tuan-tuan, ukuran atau tempat yang sesuai kita nak sembelih ni ialah satu tapak tangan daripada rahang haiwan korban itu. Ini kaedahnya lah tuan-tuan, ni nak kita ukur tu mana tempat kita nak sembelih tu. Jadi kalau rahang di sini kepala begini, ukur satu tapak tangan, itu tempat yang cantik lah, sesuai untuk sembelih. Tak, dia bahannya 2 tapak tangan. 2 tapak tangan ke bawah sikit lah, mana nak bila potong bawah sikit apa jadi? Kepala ke dapat ke dia kan? Daripada satu tapak 2 tapak tangan tuan-tuan, bayang leher, batang leher banyak ini ke dia tuan-tuan. Jenis hak nakal tuan-tuan. Bercerita orang sini, dak orang sini alhamdulillah tak pernah berlaku tuan-tuan. Kita semenjak masjid kita urus korban, kita dah tetapkan kaedah ini tuan-tuan. Maknanya tidak ada upah daripada mana-mana anggota haiwan korban itu kepada petugas korban.
Yang ada hanyalah tuan-tuan, sama ada kita bagi itulah, kadang-kadang kita bagi baju, kadang-kadang kita tengoklah keadaan semasa, ataupun kita bagi makan minum lah, kerana kita sedang bekerja dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan, jadi adat ini perlu ditolak. Saya pernah contoh ceramah satu masjid. Jemaah tanya, ustaz, kampung saya daging itu bukan bagi 7, bagi 8. Tulang belaka semua tu bagi 8. Saya kata, kau nak gaya bagi 8, peserta korban maksimal 7. Ayat memang bagi 8. 8 tu siapa? Untuk orang kerja kata dia. Mana kalau daging tulang tu, yang dah tulang belulang apa semua dengan limpa, hati, paru belaka semua tu, dibagi kepada 8. Tompok yang ke-8 tu untuk diagihkan kepada petugas. Saya kata tak boleh. Ini jelas. Dan hukum ni bukan hukum baru. Islam ni bukan baru minggu lepas, bukan baru tahun lepas. 1400 tahun dulu lagi dah datang. Kita dah masuk hijrah saja dah 1441 hijrah dah. Nak masuk 1442 dah tuan-tuan. Bukan hukum baru, ni hukum tu jelas. Cuma itu tadi masalah adat. Sebab itu dalam adat kepercayaan dan juga adat tradisi, ada di situ perkara yang halal dan juga ada perkara yang diharamkan dalam Islam. Masalah kepercayaan dan adat tradisi. Kepercayaan yang bersih lagi suci adalah asas bagi masyarakat Islam, dan tauhid pula adalah nilai kepercayaan tersebut dan umpama jiwa bagi Islam keseluruhannya. Justru menjaga kepercayaan ini dan tauhid yang bersih itu merupakan perkara asas yang mesti ditonjolkan oleh umat Islam dalam menetapkan pensyariatannya dan petunjuknya. Oleh yang demikian, memerangi semua kepercayaan kaum jahiliah yang telah dikenalkan oleh konsep penyembahan berhala, iaitu pahaman wasaniyah. Wasaniyah ni ialah penyembah berhala, menyembah berhala yang sesat itu, dan membenterasnya adalah satu perkara yang mesti untuk mensucikan masyarakat kaum muslim daripada kejahatan syirik dan sisa-sisa kesesatan. Menghormati sunatullah pada alam semesta. Kepercayaan yang ditanamkan oleh Islam dalam jiwa umatnya ialah alam semesta yang didiami oleh manusia di atas muka bumi dan di bawah langitnya tidak berputar dengan sia-sia dan tidak berjalan tanpa bimbingan. Demikian pula ini tidak juga berlaku menurut kehendak hawa nafsu makhluknya. Kerana hawa nafsu manusia itu adalah sesat, buta, sering bertentangan dengan tidak sehaluan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 71, walau ittaba'al haqq ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ard wa man fihin. Dan kalaulah kebenaran itu tunduk menurut hawa nafsu mereka, nescaya rosak binasalah langit dan bumi serta segala yang ada dalamnya. Akan tetapi alam ini terikat dengan undang-undangnya yang sudah dirancangkan, dan peraturan yang sudah ditetapkan tidak akan bertukar atau berubah sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang banyak dalam Al-Quran, antaranya dalam surah Fatir ayat 43, falan tajida li sunnatillahi tabdila. Dan engkau tidak sekali-kali akan mendapati sebarang pertukaran bagi perjalanan sunnatullah itu sama sekali. Maknanya sunnatullah ini tuan-tuan tidak akan bertukar. Kaum muslimin telah belajar daripada Al-Quranul Karim dan sunnah nabinya supaya menghormati peraturan alam ini dan mencari bukti-bukti daripada sebab musabab yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya, di samping menolak segala apa yang pernah ditonjolkan mengenai perkara-perkara yang tersembunyi yang kononnya berkuasa, yang dipegang olehnya dan digembar-gemburkan oleh pengusaha rumah-rumah berhala dan dajjal-dajjal yang mencari keuntungan serta mereka yang menjual agama. Jadi tuan-tuan, perkara ini tak boleh dipandang mudah. Justru mementeras semua kekeliruan dan khurafat. Ini banyak berlaku yang mengelirukan masyarakat, yang membawa kepada khurafat, kepercayaan karut, tuan-tuan. Ini banyak berlaku. Apabila Rasulullah SAW diutuskan kepada kita, Nabi datang, baginda Nabi SAW mendapati terdapat dalam masyarakat Arab mempunyai beberapa kaum dajjal yang dikenali dengan panggilan kahin. Kahin ini apa tuan-tuan? Tukang telik, tok dukun. Dan Nabi SAW sini pernah dituduh sebagai kahin.
Sebab Nabi dia cakap satu perkara, ya, kerana mukjizatnya Nabi SAW itu nampak satu benda yang mukjizat, sehingga orang kata ini tok dukun ni, ya, kahin, orang Arab panggil kahin, ya. Dan apa lagi yang lain dikenali sebagai tukang telek, ahli nujum, yang mengaku diri mereka mengetahui perkara-perkara gaib. Sedangkan Nabi SAW, ya, mendapat wahyu, ya, menceritakan apa yang berlaku akan datang. Contohnya tentang apa, tuan-tuan? Tentang bila mana turunnya ayat Allah Subhanahu Wa Taala tentang tentera Rom yang kalah. Alif Lam Mim, ghulibatir Rum fi adnal ard. Alif Lam Mim, tentera-tentera Rom tewas di bumi yang paling rendah. Bumi paling rendah di mana, tuan-tuan? Atas muka bumi ni kat mana, tuan-tuan? Di Laut Mati, Jordan. Itu paling rendah sekali. Dia punya, saya pun tak ingat dah berapa, tuan-tuan. Laut Mati tu, dia punya rendah ni, tuan-tuan, dengan paras laut tu, ya, jauh bawah tu, kata tuan-tuan, turun orang kata istilahnya berdecik telinga lah. Tuan-tuan, saya kerap juga pergi jalan ke Laut Mati ni, tuan, sebab tak jauh daripada tempat rumah saya sewa dulu, tuan-tuan, dalam 60-70 km sahaja bumi, ya. Laut Mati ni adalah tempat di mana kaum Nabi Lut alaihi salam tinggal di sebuah satu negara lah istilahnya, tuan-tuan, ya. Dan negara ini telah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan mengutuskan malaikat azab memusnahkan kaum Lut kerana mengamalkan cara hidup sonsang, ya, perempuan suka sama perempuan, lelaki suka sama lelaki. Ini, tuan-tuan, insya-Allah ada masa kita cerita lebih panjang, tuan-tuan, ya. Jadi justru itu Rasulullah SAW antara yang telah dilakukan oleh kahin tadi, mengaku diri mereka mengetahui perkara yang gaib, baik yang telah terjadi pada masa yang lalu maupun yang akan berlaku pada masa hadapan, iaitu dengan perantaraan jin, puaka, syaitan dan sebagainya lah, tuan-tuan. Justru itu Nabi SAW datang mengisytiharkan perang terhadap kepercayaan yang sesat ini, yang tidak disandarkan dengan ilmu pengetahuan yang lurus atau petunjuk dan syariat yang benar, ya. Jadi insya-Allah, tuan-tuan, untuk halaqah yang akan datang, tajuk ini kita akan panjang lebarkan lagi, iaitu membentras semua kekeliruan dan juga khurafat, ya, insya-Allah dalam halaqah yang akan datang. Insya-Allah dah masuk. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam.